balik. Yang Allah suruh tu dia jadi nombor 2. Yang kita nampak depan ni nombor 1. Jadi Nabi suruh kita berzuhud. Untuk dunia ni cukuplah dengan kadar keperluan sahaja. Tak usah pandanglah dunia ni besar sangat. Bahkan di dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara sebab orang Islam hilang kehebatan, orang Islam hilang kehebatan apabila orang Islam ini membesarkan dunia. Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku mengagungkan, membesarkan dunia, pagi, petang, siang, malam, dan fikir, risau, semua untuk bangunkan dunia dia, maka kesan dia yang paling besar ialah nuzi'at minha haibatul Islam. Dicabut daripada umat ini kehebatan Islam. Dunia ni tuan-tuan yang mulia, segala yang berlaku di atas dunia, sama ada perkara-perkara yang baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan atas dunia ni sebabnya sebab orang Islam, sebab orang beriman. Dan Allah Ta'ala kekalkan dunia ini pun disebabkan orang Islam. Kita biasa dengar kan dalam hadis disebut Allah tidak akan kiamatkan dunia ni selagi masih ada orang yang sebut nama Allah. Dunia takkan kiamat. Dunia ni bertahan sebab orang beriman, sebab orang Islam. Dan segala kerosakan yang berlaku atas dunia ni pun sebab orang Islam juga. Sebab apa? Orang bukan Islam, dia tak ada apa-apa. Dia tidak memberi kesan kepada keadaan dunia ni. Tak ada kesan apa-apa. Dia buat baik ke pun tak ada apa-apa. Pahala pun tak ada untuk dia. Tak ada. Jadi semua tu kesan daripada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baiklah orang Islam ni, orang beriman ni baik hubungan dia dengan Allah, dunia ni pun jadi baik. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Bila orang Islam rosak, orang beriman rosak, dunia pun jadi rosak. Macam-macam Allah Ta'ala turunkan, datangkan ujian, musibah untuk disebabkan amalan orang beriman. Sebab kalau dunia ni dia ada nilai, dia ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri minum kepada orang bukan Islam, pada orang kafir, walaupun seteguk air. Kalau dunia ni ada nilai dia di sisi Allah. Tapi dunia ni sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia bertahan sebab orang Islam. Maka sebab itu orang yang hidup atas dunia ni, dia utamakan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka, yang ni didahulukan. Hak ada depan mata dia ni, hak keperluan ni ambil sekadar keperluan. Maka dia akan jadi sebab yuhibbakallah. Jadi sebab Allah akan suka pada kita, Allah akan sayang kita, Allah Ta'ala akan cinta kita. Ulama tulis dalam mensyarahkan hadis ini, izhad fid dunya, makna dia a'rid anha biqalbika.
Ini palingkanlah diri kamu daripada dunia ini dengan hati kamu. Hati kita ni langsung tak ada. Ni cakap senang, sebut senang, tapi nak buat tu susah. Benda hati ni, bukan orang nampak. Benda hati. Orang boleh dia zahirkan yang dia ni tinggal dunia, tapi hati dia tak tahu lagi. Dan banyak juga berlaku, dizahirkan kesusahan, dizahirkan kemiskinan. Tujuan dia nak dapat ni, nak tarik daripada orang lain. Bukan itu yang dikehendaki. Ambil sekadar keperluan dengan hati kita ni langsung tidak ada keinginan. Hati kita berpaling daripada dunia. Walaupun kita guna dunia hari-hari, tapi hati kita sedikit pun tidak terikat dengan benda-benda ni. Wala tuhassil minha illa ma tahtaju ilaihi. Dan kamu tak usahakan untuk dapatkan daripada dunia ni melainkan apa yang kamu berhajat kepadanya. Maka hasilnya fa innaka in fa'alta dzalika, kalau kamu buat begitu, yuhibbakallah, Allah akan cinta kepada kamu. Sebab apa? Sebab kamu berpaling daripada perkara yang Allah pun berpaling daripadanya. Allah pun dan Allah Ta'ala suka orang yang taat kepada Allah. Kasih sayang Allah, cinta Allah, rahmat Allah akan datang pada siapa? Akan datang kepada orang yang taat. Datang kepada orang yang taat. Dia tak akan datang kepada orang yang tidak taat. Rahmat Allah. Cuma orang yang boleh taat perintah Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang dalam hatinya tak ada cinta dunia. Maksudnya orang yang boleh datang kepada kesempurnaan taat ni. Tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang boleh tunaikan perintah Allah. Ramai orang boleh semayang. Walaupun kalau tengok peratus, daripada ramai-ramai itu jadi sikit juga. Tengok dari segi peratus. Saya pergi ke Brazil, saya tanya orang Islam di seluruh Brazil ada berapa ramai. Dia kata dalam rekod adalah 300,000 lebih. Tapi itu dalam rekod sajalah. Dari segi hakikat Islam dia, wallahu a'lam. Ada jemaah yang pergi ke sana, jumpa satu orang perempuan, ada pakai salib. Bila ditanya, perempuan Arab, bila ditanya dengan bangga dia beritahu, saya ni keturunan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keturunan sahabat. Tapi salib, keturunan sahabat Nabi. Masya-Allah. Jadi orang yang taat, yang dapat sempurnakan ketaatan dia pada Allah, ialah orang yang dalam hati dia tak ada cinta dunia. Sebab kalau ada cinta dunia dalam hati ni, dia berlawan. Tapi benda yang nampak lawan dengan benda tak nampak. Kalau tak nampak ni, benda nampak depan mata ni, kalau dapat dia ni, selesai segala masalah, jadi senang. Nak berlawan dengan benda tak nampak, benda pahala, benda rahmat, ini tak nampak. Bila nak boleh pun tak tahu. Tak tahu.
Maka ulama sebut ketaatan kepada Allah dengan cinta dunia ni dia tak boleh duduk sekali. Jadi nak dapat kasih sayang Allah, cinta Allah pada kita, maka yang pertama sekali hati kita ni kena kosong daripada cinta dunia. Benda kena usaha. Dia cakap gini tak jadi. Cerita boleh, tapi nak dapat dia kena usaha. Nak kena lawan nafsu, datang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ni adalah ibu, ataupun kita kata ra'sun ni kepala, pusat, asas kepada setiap kejahatan. Dia bermula daripada dalam ni, dia nak sangat, macam-macam boleh jadi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Dan berzuhudlah kamu pada apa yang ada di tangan-tangan manusia, nescaya kamu akan dikasihi oleh manusia. Dia punya pokok dia tadi cinta dunia. Satu, kita usaha sungguh-sungguh nak dapat benda ni, itu satu. Yang kedua, orang pun kita nak juga. Orang pun kita nak ambil juga. Tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Dia usaha macam mana hak dia ni boleh jadi hak saya. Nabi kata berzuhudlah pada apa yang ada di tangan-tangan manusia, dan pasti kamu akan dikasihi oleh manusia. Sebab benda hak orang kalau kita nak ni marah-marah. Tak, orang jadi tak sukalah dengan kita. Tapi kalau kita bermuamalah, bergaul dengan sesiapa pun, dan dalam hati kita tidak ada sedikit pun rasa nak ambil hak dia, jadi hubungan ni dia hubungan yang baik, dia akan kekal sampai bila-bila. Orang pun jadi suka dengan kita. Kata Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, seseorang itu dia akan sentiasa dipandang mulia oleh manusia, sehinggalah dia itu ada perasaan tamak terhadap dunia yang ada pada manusia ni. Dia ada perasaan tamak, nak sungguh-sungguh, sangat-sangat berkeinginan nak dapatkan apa yang ada pada orang ni. Pada waktu itu manusia ini akan merendahkan dia, akan menganggap dia rendah, dan tak suka dia bercakap dengan dia. Orang jadi tak suka. Sekali orang tanya kepada penduduk Basrah, siapa ketua kamu sini? Man sayyidukum? Jadi mereka jawab Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Kata Hasan Basri, tanya, sebab apa dia jadi ketua? Macam mana dia boleh jadi ketua ni? Jadi dia jawab, kami berhajat kepada ilmunya. Dia ada ilmu, kami berhajat, kami nak belajar daripada dia, nak ambil manfaat daripada ilmu dia. Dalam masa yang sama, wastaghna an dunyana. Dia tidak berhajat kepada dunia yang ada pada kami. Kami berhajat pada ilmu dia, tapi dia tak ambuh pun dunia yang ada pada kami. Sebab tu dia boleh jadi ketua, dan semua orang suka dia.
Jadi hadis ni nampak pendek je, tapi dia punya nak dapatkan tu, hakikat dia tu, wallahu alam. Berapa lama nak kena usaha tu? Sebabnya kita duduk atas dunia ni memang daripada kita kecek lagi. Gitulah keadaannya. Itu pun yang kita faham. Jadi nak buang daripada hati ni bukan benda yang senang. Dan ulama menyebut dalam dunia ini manusia yang paling cerdik, yang paling berakal ialah orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Sebab apa mereka dipanggil manusia yang paling berakal, manusia yang paling cerdik? Kerana mereka cinta apa yang Allah Ta'ala cinta. Mereka suka apa yang Allah Ta'ala suka. Dan mereka benci apa yang Allah Ta'ala benci. Apa yang Allah Ta'ala benci? Kumpul dunia lebih daripada keperluan. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih pernah disebut, dia kata kalaulah satu orang tu buat wasiat, buat wasiat harta dia sebelum dia meninggal dunia, dia wasiat harta dia 1/3 harta, paling banyak boleh wasiat. Dia kata saya wasiatkan harta saya ini kepada manusia yang paling berakal, ataupun manusia yang paling cerdik. Maka kata Imam Syafi'i, harta itu selepas kematian ni akan diserahkan kepada orang yang zuhud. Sebab orang yang zuhud inilah orang yang paling berakal. Jadi itu makna zuhud. Makna zuhud ialah kita palingkan hati kita daripada cinta dunia, waktu yang tidak disukai oleh syarak. Cari lebih daripada keperluan. Adapun yang dalam keperluan kita masih menjadi kifayah atas kita, maka dia jadi wajib. Nafkah untuk ahli keluarga kita, nafkah untuk mak ayah kita kalau kita bertanggungjawab, jatuh atas kita, benda tu wajib. Jadi kita usahakan benda ini, maka hukum dia pun wajib. Hukum dia wajib. Yang itu tidak dicela, dia cari, sebab nak sempurnakan keperluan. Sempurnakan keperluan. Kalau orang tanya semua, orang kata saya nak sempurnakan keperluan juga. Sempurnakan keperluan, walaupun dah banyak pun nak sempurnakan keperluan lagi, nak sempurna lagi. Masya-Allah. Itu sifat dunia. Lagi kita cari, lagi tak cukup. Dapat satu nak dua, dapat dua nak tiga. Nabi sebut dalam hadis, kalau anak Adam ni dapat satu bukit emas, pasti dia nak bukit yang kedua. Sebukit dah tu boleh, nak bukit yang kedua, kan nak tambah sikit. Sampai bila dia akan jadi puas? Sampai tanah masuk dalam mulut, mati. Masa tu surah Melaka. Ada orang kata manusia ni, masa dia hidup, tangan dia ni kalau dibuka, dia jadi gini, dia nak ambil je, dia tak boleh lepas terus. Bila dah mati tu baru boleh lepas terus. Wallahualam, saya pun tak je tengok, ada orang kata masa hidup ni dia kira nak ambil je, dia tak boleh lepas ni, nak ambil dia bengkok ni. Kalau kita lepas pun dia bengkok. Mati tu baru lurus betul, baru lepas ambil lah. Selagi hidup nak ambil untuk kita. Allah. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, lagi dahsyat dia punya
Dia punya huraian dia. Kita tak sampai pula kan. Ada satu kata-kata Imam Syafi'i disebut mencari harta halal yang lebih daripada keperluan. Mencari harta halal yang lebih daripada keperluan kita, ini adalah uqubah, satu akibat, balasan, ataupun boleh kita kata satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala uji ahli tauhid, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji dengan satu hukuman, cari harta halal yang lebih daripada keperluan. Cari harta haram tu memang haram dah, ni halal. Harta halal tapi lebih daripada keperluan pun, ini pun Imam Syafi'i sebut ini satu hukuman yang Allah Ta'ala uji manusia ni. Lepas tu orang yang dapat harta, dia ada kedua keadaan pula. Satu, dia dapat harta, dia berbangga dengan harta dia. Tujuan dia nak tunjuk pada orang, tujuan dia nak besarkan diri dia. Maka ini pun mazmum, dicela oleh syarak. Adapun orang yang dapat harta, dapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, dia gembira kerana ini nikmat Allah beri pada dia. Ada setengah-setengah keadaan kita disunatkan cerita nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, semata-mata tujuan dia nak cerita nikmat ni. Dipanggil at-tahaddus bin ni'mah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddis, ceritakan. Ceritakan nikmat ni, tujuan dia untuk kita merasakan ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Rahmat, kasih sayang Allah Taala beri saya sikit ni. Kita bergembira atas dasar tu, maka ini dipuji oleh syarak. Tapi kalau kita boleh apa-apa habuan daripada dunia ini dan kita bergembira kerana nak berbangga, nak besar diri, nak tunjuk kepada orang, ini pun dibenci oleh syarak, tidak disukai oleh syarak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan atas segala keperluan dengan al-kitman, dengan tak cerita pada orang lain. Apa sahaja keperluan hajat yang kita nak capai, kita nak dapat, kita sedang berusaha untuk dapatkan sesuatu, Nabi kata carilah bantuan untuk kita dapat apa yang kita nak itu dengan cara kita tak cerita pada orang lain sebelum dapat tu. Maknanya belum dapat lagi tapi habis dah dia. Satu kampung tahu contoh kan? Diheboh-hebohkan perkara tu, belum dapat. Dia ada beza. Ada orang dia nak dapatkan sesuatu, maka dia tanya pendapat orang lain. Ini diharuskan. Ini tak termasuk yang disebutkan dalam hadis ni. Suruh sembunyi ni maksudnya sembunyi daripada kita hebahkan, kita hebohkan perkara tu kepada orang ramai secara umum.
Adapun kita minta pendapat, saya ni nak buat gini, boleh tak? Kita tanya pendapat orang yang ahli. Yang ni diharuskan, dituntut, supaya kita tidak tersalah langkah, kita tak tersilap. Jadi kenapa Nabi SAW suruh kita sembunyi dulu? Kerana fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Kerana sesungguhnya setiap yang nikmat mahsudun, ada orang yang dengki. Jadi kita nak dapatkan sesuatu, kita pun cerita secara umum pada orang, maka adalah nanti di kalangan orang-orang tu yang dia tak suka, dia dengki, maka dia akan buat sesuatu yang menyebabkan kita tak dapat. Sebab tu Nabi kata sebelum dapat, susuk dulu, jangan dihebohkan. Buat usaha, kita nak dapatkan sesuatu, buat usaha, tak ada masalah. Pergantungan kita pada waktu pada siapa? Pada Allah. Kita nak dapat, nak selesaikan masalah dan sebagainya. Bahawa ulama sebut siapa yang sembunyikan rahsia dia, yakni dalam nak mendapatkan sesuatu, maka kebaikan berada di dalam tangannya. Bila dia mula sahaja dia sebarkan kepada orang lain, maka habis. Ada ulama sebut rahsia kita ni, apa yang kita nak buat ni, dia adalah sebahagian daripada darah kita. Bila kita bercakap, kita umumkan dia, maka kita telah tumpahkan darah tu. Mati, tumpahkan darah. Tapi kalau kita nak minta mesyuarat, pandangan daripada orang-orang yang ahli, maka itu tak termasuk di dalam apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ista'inu ala kulli san'atin bi ahliha. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah bantuan atas setiap pekerjaan melalui ahlinya. Apa sahaja pekerjaan kita, kalau kita nak minta tolong, tanyalah orang yang ahli. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala tak suruh kita, kalau tak tahu, tanyalah kepada ahlal dzikri. Ahli zikir di sini maksudnya ahli ilmu, orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak tahu, barulah segala pekerjaan kita akan jadi sempurna. Nak tanya masalah agama, tanyalah pada ahli dia. Nak tanya masalah dunia kita pun tanya pada ahli dia. Jangan tanya pada orang yang bukan ahli. Jadi pelik-pelik ni, macam-macam bila orang yang bukan ahli. Di setiap cabang kehidupan ni dia ada ahli dia. Jadi kita tanya pada ahli dia. Dengan cara itu segala keperluan kita, segala pekerjaan kita dapat disempurnakan dengan baik. Suatu lagi masuk tak? Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.